Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliana binti Mat Fazli. Okey, baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang isu yang kedua. Isu yang wujud dalam kepelbagaian sosio-budaya di sekolah dalam Malaysia. Okey, antara isu yang kedua adalah kesan PPSMI ke atas budaya sekolah. Okey, baik. Apa itu PPSMI? Okey, PPSMI ni adalah pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Okey, dasar ini diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2003. Okey. Apakah tujuan PPSMI ini diwujudkan? Okey, ianya diwujudkan adalah untuk bagi memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, baik. Apakah faktor-faktor PPSMI ini mendapat tentangan? Okey, yang pertama, ianya mendapat tentangan kerana bertentangan dengan Perlembagaan Perkara 1252 iaitu memartabatkan bahasa Melayu. Yang kedua, prestasi pelajar sangat merosot dalam subjek sains dan matematik, terutamanya pelajar luar bandar. Okey, yang seterusnya, kurangnya guru-guru sains dan matematik yang terlatih. Disebabkan kekurangan guru-guru sains dan matematik jugalah antara faktor-faktor lah PPSMI ini ditentang. Okey, yang seterusnya, apakah kesan-kesan PPSMI ini? Okey, antara kesannya adalah ramai pelajar Melayu keciciran dalam mata pelajaran sains dan matematik kerana subjek-subjek ini digunakan dalam bahasa Inggeris. Sebab kita tahulah kan, pelajar ni ada pelajar yang dari bandar, ada yang pelajar dari luar bandar. Okey, dia orang punya tahap dia orang punya prestasi tu berbeza, tak sama setiap murid-murid. Okey, yang kedua, wujudnya jurang pencapaian yang tinggi dalam mata pelajaran sains dan matematik dan ramai pelajar yang datang dari sosioekonomi rendah tercicir dalam pengajaran dan pembelajaran PPSMI ini. Okey, seterusnya. Okey, antara kesan-kesan yang lain, ia adalah boleh meninggalkan kesan yang negatif terhadap budaya sekolah. Ramai jugalah pelajar yang Melayu keciciran dalam mata pelajaran sains dan matematik kerana mereka ni masih lemah untuk menguasai bahasa Inggeris. Mereka hanya bertutur bahasa Melayu di rumah kan. Jadi kita tahu perkara itu. Okey, kesan jangka panjang adalah wujudnya jurang pencapaian yang tinggi dalam mata pelajaran sains dan matematik dalam kalangan pelajar sekolah. Okey, hal ini juga secara tidak langsung ianya akan menyebabkan hanya kebanyakan golongan yang bijak pandai, mereka yang datang daripada keluarga yang berpendidikan tinggi dan dari keluarga yang mampu sahaja yang boleh mengikuti dasar PPSMI ini. Okay, sebaliknya, pelajar-pelajar yang datang dari keluarga yang mempunyai sosioekonomi yang rendah ni, dia akan tercicirlah dalam pelajaran dan pengajaran PPSMI ini. Okey, yang terakhir tentang langkah. Okey, di antara langkah untuk mengatasi masalah ataupun isu ini. Okey, yang pertama sekali adalah memasukkan PPSMI dan menggantikannya dengan MBM, MBI. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan MBM, MBI ini? Okey, maksudnya adalah dia orang nak memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Okey, yang kedua, menambahkan bilangan guru bahasa Inggeris yang berkualiti dan terlatih. Dan yang terakhir, menambahkan waktu P dan P bahasa Inggeris dari 60 minit kepada 90 minit. Okey. Sebenarnya pada 8 Julai 2009, dasar ini dimasukkan sepenuhnya lah. Seperti yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kan. Okey. Yang seterusnya juga untuk mencapai objektif
MBI ini untuk memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris ini adalah salah satunya inilah untuk menambahkan waktu P dan P bahasa Inggeris dari 60 minit kepada 90 minit. Bukan itu sajalah. Sebenarnya dasar ini diperkenalkan adalah untuk untuk memartabatkan sendiri bahasa Melayu itu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa komunikasi. Okay. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang rumusan daripada isu-isu budaya di sekolah ini. Okey, baik. Sehingga tahun 2010, terdapat sebanyak 60 buah sekolah berasrama penuh SBP, 120 buah sekolah kluster kecemerlangan SKK dan 20 buah sekolah berprestasi tinggi SBT di seluruh Malaysia. Okey, konsep SBT ni diperkenalkan sebagai sekolah yang mempunyai watak unik dan menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Okey, tradisi budaya kerja tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan akan meningkatkan daya saing di persada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan masyarakat. Ialah aset utama sekolah berprestasi tinggi. Okey, dalam pada itu juga, taraf kepimpinan, pengetua-pengetua dan guru-guru besar di Malaysia juga. Ini kan masih tidak mampu dan tidak memuaskanlah dan masih belum mampu untuk nak membawa sekolah masing-masing ini ke arah kecemerlangan seperti yang diharapkan oleh KPM sendiri. Okey, sesebuah sekolah yang cemerlang selalunya akan diterajui oleh seorang guru atau pengetua yang mempunyai kestabilan emosi, berdedikasi, proaktif, cemerlang dari segala aspek dan juga seorang yang berintegriti. Itulah sahaja dari saya. Assalamualaikum.